Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 4 perakaunan untuk perkongsian, siri pertama. Standard pembelajaran untuk hari ini iaitu 13.1. Pelajar akan diperkenalkan berkenaan dengan perniagaan perkongsian, di mana pelajar akan dapat menyatakan tujuan penubuhan perniagaan perkongsian, membandingkan jenis pemilikan perniagaan daripada aspek perakaunan bagi perniagaan perkongsian dan milikan tunggal, menjelaskan kelebihan perubahan entiti milikan tunggal kepada perniagaan perkongsian, dan kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 yang berkaitan dengan aspek perniagaan. Pelajar juga akan dapat menerangkan tujuan memeterai ikatan perkongsian. Okey, baiklah kita lihat apakah ciri-ciri perkongsian, perniagaan perkongsian. Yang pertama, perniagaan perkongsian itu dimiliki antara 2 hingga 20 orang pemilik. Berbanding milikan tunggal iaitu hanya seorang pemilik. Setiap pemilik itu dipanggil sebagai pekongsi, Pemilik perkongsian dipanggil sebagai pekongsi. Pekongsi pula terbahagi kepada 2 jenis iaitu perkongsi aktif dan perkongsi lelap. Apakah perbezaan di antara perkongsi aktif dan perkongsi lelap? Perkongsi aktif adalah perkongsi yang menyumbangkan modal dan juga menguruskan perniagaan. Manakala perkongsi lelap hanya menyumbang modal. Mereka tidak menguruskan perniagaan, sebaliknya hanya akan menunggu keuntungan pada hujung tempoh perakaunan. Yang ketiga, liability untuk perniagaan perkongsian adalah liability tidak terhad. Apakah itu liability? Liability itu merupakan tanggungan, tanggungan perniagaan. Bila disebut tidak terhad, ini bermaksud bahawa tanggungan bagi perkongsian adalah tidak terhad. Maksudnya di sini, sekiranya perniagaan perkongsian ini tidak dapat melunaskan hutang dengan aset perniagaan, maka harta aset peribadi setiap pekongsi boleh diambil atau dirampas untuk membayar hutang tersebut. Contohnya, sekiranya Ahmad dan Abu merupakan pekongsi dan di mana mereka telah membuat pinjaman dengan bank untuk membiayai perniagaan mereka iaitu sebanyak 200,000. Walau bagaimanapun perniagaan mereka mengalami masalah dan tidak mampu untuk melunaskan hutang tersebut dengan pihak bank, maka pihak bank akan boleh mengambil dan merampas semua harta perniagaan untuk menjelaskan hutang tersebut. Tapi apabila dinilai semula aset perniagaan hanya 150,000 contohlah, jadi masih ada tinggal lagi 50,000 yang tidak dapat dilunaskan. Maka 50,000 tersebut pihak bank boleh mengambil aset pekongsi untuk menjelaskan atau melunaskan hutang tersebut. Itu maksudnya liability tidak terhad. Yang seterusnya, yang keempat, perkongsian mesti memeterai atau mempunyai perjanjian perkongsian. Apakah itu perjanjian perkongsian? Perjanjian perkongsian adalah perjanjian dibuat atau dimeterai di antara pekongsi-pekongsi dalam menguruskan perniagaan perkongsian tersebut, terutama berkenaan dengan pengagihan untung rugi, bayaran gaji kepada perkongsi aktif, faedah atas modal yang dilaburkan oleh perkongsi,
ya, atau faedah atas pinjaman yang telah diberikan oleh pekongsi kepada perniagaan, atau faedah sekiranya pekongsi ada membuat ambilan kepada perniagaan. Okey, itu semua mestilah dimasukkan dalam perjanjian perkongsian, ya, bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham atau masalah di kemudian hari. Walau bagaimanapun, sekiranya perkongsian tidak membuat perjanjian perkongsian, maka Akta Perkongsian 1961 akan dirujuk. Ya, apakah yang terkandung dalam Akta Perkongsian 1961? Yang pertama adalah pengagihan untung rugi adalah sama rata. Yang kedua, faedah 8% diberikan ke atas pinjaman yang diberikan oleh pekongsi kepada perkongsian. Yang ketiga, faedah tidak diberikan ke atas modal yang dilaburkan oleh pekongsi. Yang keempat, pekongsi aktif yang menguruskan perniagaan tidak akan dibayar gaji. Yang kelima, oleh kerana setiap pekongsi aktif yang menguruskan perniagaan tidak dibayar gaji, maka semua pekongsi berhak menguruskan perniagaan. Dan yang keenam, buku akaun perniagaan disimpan di premis perniagaan. Bermaksud di sini semua pekongsi boleh merujuk dari masa ke semasa. Seperti yang cikgu cakapkan tadi, Akta Perkongsian 1961 ini terpakai sekiranya perkongsian tidak mempunyai sebarang perjanjian perkongsian. Maksudnya tak ada buat perjanjian apa-apa sebelum ini. So, sekiranya berlaku masalah atau ketidakpuasan hati, ya, atau pembubaran dan sebagainya, maka Akta Perkongsian 1961 ini akan dirujuk. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah akaun-akaun perkongsian, ya, yang perlu disediakan oleh sesebuah perkongsian, ya. Okey, yang pertama, dah tentulah kita perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi perniagaan perkongsian adalah sama seperti kita sediakan untuk milikan tunggal yang telah kamu pelajari sebelum ini. Okey, apakah tujuan penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi? Untuk mengetahui untung bersih sesebuah perniagaan, ya. Okey, yang kedua, kita perlu menyediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, ini tiada, kamu tak pernah sediakan untuk milikan tunggal. Ya. Ini hanya kamu sediakan untuk perkongsian. Okey, apakah tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi? Okey, bila kita dah dapat untung bersih, ya, kita dah dapat kira untung bersih daripada akaun perdagangan untung rugi, kemudian kita nak agihkan kepada pekongsi-pekongsi. Tapi sebelum kita nak agih, kita dah kena tambahkan semua iaitu yang dimeterai dalam perjanjian tu. Contoh, faedah atas modal, faedah atas ambilan, gaji, pekongsi aktif, faedah atas pinjaman. Okey, semua ni kamu dah pun tambah dan tolak dalam akaun pengasingan ini, maka akhir sekali keuntungan yang diperolehi itu akan diagihkan kepada pekongsi. Okey. Okey, yang ketiga, kamu perlu sediakan adalah akaun modal. Okey, apakah tujuan penyediaan akaun modal? Tujuannya adalah untuk mengetahui modal yang dibawa masuk oleh setiap pekongsi. Akaun modal ni kita akan buka untuk setiap pekongsi. Ya, apa yang ada dalam akaun modal? Hanya dua je perkara, iaitu modal awal dan modal tambahan. Okey, seterusnya yang keempat, kamu perlu sediakan akaun semasa. Akaun semasa ini juga perlu disediakan ke atas setiap pekongsi. Okey, apakah yang ada dalam akaun semasa? Okey, yang pertama adalah faedah atas ambilan. Yang kedua, kalau dah ada faedah atas ambilan, mestilah ada ambilan. Yang ketiga, faedah atas pinjaman. Yang keempat, faedah atas modal. Yang kelima, gaji. Kemudian, untung
yang diagihkan tu. Ya. Untung yang dikongsi. Ataupun kalau tak untung, rugilah. So, rugi yang dikongsikan. Itu yang akan masuk dalam akaun semasa. Okey, yang kelima, kamu perlu sediakan adalah penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan ini sama seperti kamu sediakan untuk milikan tunggal. Ya. Walau bagaimanapun, ada perbezaan di bahagian ekuiti pemilik. Ya, kalau milikan tunggal, yang ada dalam ekuiti pemilik hanyalah modal awal, kemudian kamu akan tambahkan dengan untung dan kamu akan tolakkan ambilan, kemudian kamu akan dapat modal akhir. Ya. Walau bagaimanapun dalam penyata kedudukan kewangan perkongsian, bahagian ekuiti hanya akan ada dua sahaja, iaitu baki akaun modal dan baki akaun semasa. Kedua-duanya akan ditambahkan, ya, dalam bahagian ekuiti pemilik. Okey. Okey, kita buat sedikit ulang kaji. Apakah perkara atau butiran yang perlu ada dalam akaun berdagangan dan untung rugi? Okey, ingat seperti cikgu cakap tadi, untuk perkongsian sama seperti milikan tunggal. Yang pertama, kita nak cari jualan bersih. Yang kedua, kita nak cari apa? Kos jualan. Yang ketiga, apa? Untung kasar. Dan yang keempat adalah untung bersih. Ya, so ada 4 perkara ni yang akan dicari dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk mencari jualan bersih. Kamu masih ingat? Iaitu jualan tolakkan dengan pulangan jualan. Okay. Seterusnya, kita nak cari kos jualan. Ya. Apa formula kos jualan? Kos jualan adalah sama dengan inventory awal ditambahkan dengan belian bersih. Apa tu belian bersih? Belian yang ditolakkan dengan pulangan belian. Itulah belian bersih. Kemudian tambahkan dengan Audi. Ingat lagi apa Audi? A itu adalah angkutan masuk. U tu adalah upah atas belian. D itu adalah duty atas belian ataupun kita panggil nama lain cukai atas belian. I itu insurans atas belian. Kemudian kamu tolakkan dengan inventory akhir. Maka dapatlah kos jualan. Okey. Yang ketiga, cara mencari untung kasar. Macam mana? Okey, senang saja ambil jualan bersih ini dan tolakkan dengan kos jualan. Okey, kamu akan memperolehi untung kasar. Seterusnya, kita nak cari untung bersih. Formulanya adalah untung kasar ditambahkan dengan hasil dan ditolakkan dengan belanja. Ya, kamu akan dapat untung bersih. Okey, seterusnya kita lihat apakah butiran yang ada dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey, sebelum tu, apa tujuan kita menyediakan akaun pengasingan untung rugi? Untuk mencari apa? Untung perkongsian. Ya. So, untuk mendapat untung perkongsian ini, butiran yang perlu ada dalam akaun pengasingan untung rugi, yang pertama adalah untung bersih. Kemudian ditambahkan dengan faedah atas ambilan. Kenapa cikgu tak kata tambah faedah atas ambilan? Kerana faedah atas ambilan ini menambahkan pendapatan perniagaan perkongsian. Ya. Kemudian tolakkan dengan faedah atas modal. Kenapa ditolakkan dengan faedah atas modal? Kerana faedah ini bukan dapat kepada perkongsian, tapi akan dapat kepada pekongsi. So, perkongsian yang bayar kepada pekongsi. So, itu mengurangkan untung perkongsian. So, tolakkan. Okey, seterusnya, gaji. Gaji kepada pekongsi aktif juga adalah mengurangkan untung perkongsian. Ya, kerana gaji itu diberikan kepada pekongsi, bukannya dapat kepada perkongsian. Jadi, kita tolakkan gaji pekongsi aktif. Okey. Barulah akhirnya kita akan dapat untung perkongsian. So, untung perkongsian ini kita akan agihkan
atau kita akan berikan kepada pekonsi-pekonsi dengan masukkan ke dalam akaun semasa. Okey, nak masukkan macam mana? Macam mana nak kira? Ikut nisbah yang telah ditetapkan dalam perjanjian, ya. Okey, sekiranya pekonsi ada membuat perjanjian perkongsian, maka kita akan agihkan untung perkongsian mengikut nisbah modal. Tetapi sekiranya tiada perjanjian ataupun dalam perjanjian telah dituliskan sama rata, okey, kita akan bagi sama rata. Tapi kalau tiada perjanjian yang dibuat, maka kita akan merujuk kepada Akta Perkongsian 1961, iaitu untung diagihkan secara sama rata. Tak kiralah berapa modal yang dilaburkan oleh setiap pengurusi. Walaupun ada pengurusi yang melaburkan banyak dan ada pengurusi yang melaburkan sikit modalnya, tapi pengagihan untung rugi dia sama rata kerana tiada perjanjian yang dibuat. Dan kita perlu merujuk kepada akta yang telah dibuat, iaitu Akta Perkongsian 1961. Okey, ekuiti pemilik bagi perniagaan perkongsian, seperti yang cikgu cakapkan tadi, ada dua akaun yang kamu kena sediakan, kan? Itu adalah ekuiti pemilik. Apa itu maksud ekuiti pemilik? Hak pemilik dalam perniagaan perkongsian. Hak pemilik. Ekuiti pemilik itu adalah hak pemilik. Jadi dalam perniagaan perkongsian ada dua hak pemilik. Yang pertama, akaun modal, ya, yang mana kita hanya masukkan modal awal dan modal tambahan. Manakala yang kedua, akaun semasa, iaitu yang kita masukkan lain-lain selain daripada akaun modal. Kedua-dua ini adalah hak pemilik. Apakah itu akaun modal perkongsi? Akaun modal perkongsi merupakan akaun yang menunjukkan jumlah yang disumbangkan oleh perkongsi. Ya, berapa modal yang dibawa masuk oleh perkongsi. Iaitu ada dua, tadi cikgu ingatkan semula, modal awal dan modal tambahan. Ya. Okey. Walau bagaimanapun, akaun modal perkongsi ni ada dua jenis, ya, yang boleh disediakan. Iaitu yang pertama menggunakan kaedah modal berubah dan yang kedua kaedah modal tetap. Okey, kebiasaannya kita akan menggunakan kaedah modal tetap. Dan soalan pun biasanya dia akan menggunakan kaedah modal tetap. Apa beza kaedah modal berubah dan modal tetap? Kaedah modal berubah adalah di mana semua yang melibatkan ekuiti pemilik perkongsi dimasukkan dalam akaun modal. Maksudnya tak ada akaun semasa, tak sediakan akaun semasa. Ya, manakala kaedah modal tetap di mana ada dua akaun disediakan. Dalam akaun modal hanya dimasukkan modal awal dan modal tambahan. Dan selain daripada itu yang melibatkan perkongsi dimasukkan dalam akaun semasa perkongsi. Jadi kamu cuma tahu kerana mungkin boleh ditanya dalam bahagian objektif mungkin, okey. Tapi untuk soalan biasanya dia akan menggunakan kaedah modal tetap di mana pelajar perlu menyediakan akaun modal dan juga menyediakan akaun semasa. Okey. Dan perlu kamu ingat akaun modal ini dia adalah ekuiti pemilik. So pertambahannya mestilah di sebelah kredit, pengurangannya di sebelah debit, ya. Okey, di sini cikgu tunjukkan format akaun modal tetap, ya, iaitu di sebelah kredit akan hanya ada baki dan juga modal awal serta modal tambahan, ya. Sama ada dalam bentuk tunai iaitu di bank ataupun juga modal dalam bentuk aset, ya, aset-aset yang lain. Ya, hanya ada dua ini sahaja. Seterusnya, bagi akaun modal perkongsi yang menggunakan format akaun modal berubah, semua butiran akaun modal dan akaun semasa perkongsi dimasukkan dalam satu akaun modal perkongsi. Seperti ini. Ya.
Tapi jangan bimbang, untuk perpiasaan biasanya akan diminta menyediakan akaun modal berkongsi format modal tetap, ya. Tapi pelajar perlu tahu bahawa ada format akaun modal berubah di mana semua butiran yang ada di akaun semasa berkongsi juga dimasukkan dalam akaun modal berkongsi. Maksudnya tak perlu sediakan lagi akaun semasa sekiranya kita menggunakan format ini. Seterusnya, akaun semasa berkongsi. Akaun semasa berkongsi merupakan akaun yang menunjukkan tuntutan berkongsi kepada perkongsian dan tuntutan perkongsian kepada berkongsi. Apakah tu? Okey. Selaku berkongsi, mereka mempunyai hak dalam perniagaan perkongsian. Jadi dah tentulah mereka akan menuntut hak mereka tersebut, ya. Okey. Seperti untung, ya. Faedah atas modal, faedah atas pinjaman, ya, sekiranya ada dalam perjanjian. So jadi hak tersebut akan dituntut oleh perkongsi kepada perkongsian. Okey, walau bagaimanapun, sebelum perkongsi mendapat hak mereka, perkongsian pula akan menuntut hak perkongsian terlebih dahulu daripada perkongsi. Okey, contohnya, bila perkongsi membuat ambilan, itu merupakan hak perkongsian, kan? Di mana perkongsi telah membuat ambilan dan menggunakan untuk kegunaan peribadi. Maka perkongsian akan menuntut hak tersebut. Ya, dan juga apabila dah ada ambilan, maka akan ada faedah yang dikenakan kepada perkongsi. Maka hak tersebut juga akan dituntut oleh perkongsian. Okey, nak nampak lebih lanjut, cikgu tunjukkan dalam. Okey, kita lihat tuntutan perkongsi kepada perkongsian adalah menambahkan hak pemilik, hak perkongsi. Jadi di situ menambahkan ikuti pemilik. Oleh kerana itu kita akan kreditkan, ya, sebab Baklih kata ekuiti pemilik bertambah di sebelah kredit. Okey, manakala tuntutan perkongsian kepada perkongsi pula mengurangkan hak perkongsi. Jadi di situ mengurangkan ekuiti pemilik, ya. Jadi kita akan rekodkan di sebelah debit kerana mengurangkan ekuiti pemilik. Okey, ini contoh format akaun semasa berkongsi. Di mana akaun semasa berkongsi merupakan akaun ekuiti pemilik, ya, kategori ekuiti pemilik. Jadi, mengikut Baklih, pertambahan ekuiti pemilik adalah di sebelah kredit dan pengurangannya di sebelah debit. Okey, jadi di sini apa saja yang menambahkan akaun semasa berkongsi kita akan kreditkan, dan mana mengurangkan akaun semasa berkongsi kita akan debitkan. Okey, kita lihat satu persatu. Baki BB. Ini merupakan baki pada bulan lepas yang kita bawa masuk ke bulan ini. Jadi kita akan letakkannya di sebelah kredit, ya. Okey, kita ikut kepada sifat ekuiti pemilik itu kredit. Okey, seterusnya faedah atas modal merupakan butiran yang menambahkan hak pemilik, iaitu ekuiti pemilik, ya. Di mana faedah itu pemilik yang dapat, iaitu perkongsi dapat. Jadi kita akan kreditkan. Gaji juga perkongsi yang dapat. Maka itu menambahkan hak pemilik, iaitu menambahkan hak perkongsi dalam perkongsian. So kita kreditkan. Faedah atau pinjaman juga diperolehi oleh perkongsi. Jadi menunjukkan bahawa hak perkongsi dalam perniagaan bertambah. So kita kreditkan. Ya, kongsi untung. So untung yang kita dah kira di pengasingan untung rugi, untung perkongsian, kita akan agihkan kepada perkongsi-perkongsi, kan. Dan yang kita dah agihkan ni juga kita akan masukkan dalam akaun semasa, ya. Tapi sebaliknya, sekiranya rugi, kita akan masukkan dalam akaun semasa juga, tapi kita akan masukkan di sebelah debit kerana ia mengurangkan hak pemilik, ya. Seterusnya, faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan
apabila pemilik itu pekongsi membuat ambilan, maka pekongsi telah mengurangkan haknya. So, ambilan dah mengurangkan haknya. So, jadi kita debitkan. Faedah atas ambilan juga mengurangkan hak pemilik. Jadi, kita akan debitkan. Ya. Jadi setelah selesai, kita akan imbangkan, kita akan dapat baki dan kita akan bawa ke bulan seterusnya. Itu yang kita dapat baki HB di sini kan. So nanti pada next month, kita akan letakkan baki BB di sebelah kredit. Kita lihat penyata kedudukan kewangan. Okay, apakah butiran yang ada dalam penyata kedudukan kewangan? Okay, ada 4 perkara penting di sini. Yang pertama, aset bukan semasa. Okay, yang kedua, modal kerja. Yang ketiga, liability bukan semasa. Dan yang keempat, equity pemilik. Okay, aset bukan semasa dalam penyata kedudukan kewangan untuk perkongsian sama seperti milikan tunggal. Ya? Kamu akan masukkan semua aset-aset bukan semasa perniagaan dalam ruangan ini. Okay, seterusnya, modal kerja. Okay, modal kerja pun sama, di mana aset semasa tolakkan dengan liability semasa. Dan ketiga, liability bukan semasa juga sama, iaitu kamu akan senaraikan semua liability bukan semasa. Contoh seperti pinjaman, kadar janji. Ya. Okay, dan yang keempat, equity pemilik. Okay, ini yang ada perbezaan dengan penyata kedudukan kewangan milikan tunggal. Di mana kalau milikan tunggal, kamu hanya ada modal awal tambah untung atau tolak rugi, kemudian tolak ambilan, kamu akan dapat modal akhir. Tetapi dalam penyata kedudukan kewangan perkongsian, bahagian equity pemilik hanya ada 2 sahaja, iaitu baki akaun modal yang ditambahkan dengan baki akaun semasa. Okey, kita telah pun selesai pengenalan kepada perniagaan perkongsian. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dan cuba buat latihan yang cikgu sediakan di hujung slide ini. Ya. Okey, buat di dalam buku latihan dan jangan lupa snap dan hantarkan di Google Classroom. Ya, untuk tajuk ini. Okey, baiklah. Sebelum berakhir, cikgu ada kata motivasi yang cikgu nak berikan untuk kamu. Sukses dilihat terkait dengan tindakan. Ya, cikgu ulang, sukses dilihat terkait dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Ya, jadi teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.